Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung terus bahagian ketiga. Saya rasa ketiga kot. Kelas ketiga kita tentang geometri koordinat ni. Kita dah masuk soalan nombor 36. Tengok kat sini. Ni topik apa? Bab 7 Bab 7. Ya, saya tengok. Nampak kan? Bab 7 nombor 36 kat sini. Rajah berikut menunjukkan trapezium ABCD dengan keadaan AB selari dengan DC. Okey, tak apa. Sebab dia ada gambar, saya akan lukis gambar dulu kat sini. Sebab gambar, bila ada gambar, penting gambar ni. Kita nak buat rujukan. Okey. Gambar dia, pertama dia ada titik A. Titik A ni dia terus pergi dekat B. Kemudian ada D kat sini. Sikit. D. Yang ini dia terus pergi straight. Dia jumpa benda ni 90 darjah. Dia jadi trapezium lah. Kan? 90 darjah. Yang mana koordinat yang diberikan D -2, 1. Kemudian B 13, 6. C tidak diberikan. A sebahagian saja yang kita tahu sebab dia adalah pintasan X. Bila pintasan X maksudnya kita tahu X, kita tak tahu Y dia kosong. Kemudian untuk garisan DC, CD. Dia kata selari sebab trapezium tapi dia ada bagi persamaan kat sini 4Y sama dengan 3X tambah 10. Okey, itu maklumat yang nampak jelas dekat gambar rajah kan. Okey. Cari persamaan garis lurus AB. Okey, cari persamaan garis lurus AB. Jadi secara amnya bila kita nak cari persamaan AB kat sini kan, kita kena gunakan formula biasalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah persamaan garis lurus jenis kecerunan. Kalau jenis kecerunan, kita perlukan ada kecerunan. Bila nak cari kecerunan, kita kena ada paling minimum 2 titik. Kan? A atau B. Ini tak ada, A tak ada, B pun tak ada. Okay? Nak pinjam sebelah, pinjam dekat yang selari. Sebab kalau selari kecerunan sama. Yang ini pun tak ada 2 titik. Tapi dia ada bagi persamaan. Okay? Bila dia bagi persamaan, maksudnya kita boleh dapatkan persamaan apa dia punya kecerunan kat sini. Jadi dia boleh jadi sama. Cara paling mudah. Cara paling mudah bila dia bagi persamaan, kamu kena ingat salah satu cara dia, yang pertama kalau garis selari secara umumnya dia kecerunan sama. Secara umum. Tapi kalau dia bagi persamaan, kalau dia bagi persamaan, kita boleh ringkaskan menjadi dia punya X dan Y dia sama. X dan Y dia sama. Macam mana X dan Y sama ni? Tengok ini. Yang ni dia bagi apa? Dia bagi 4Y sama dengan 3X campur 10. Ini Y, ini X. Bila dia selari, apa jadi? Untuk AB tu automatik dia akan jadi 4Y sama dengan 3X campur pembalar. Ni yang ni saya kata ni. Nampak? Dan kalau diberi persamaan, kalau dia selari, maksudnya apa? Kecerunan sama. Kecerunan sama boleh dikatakan dengan senang, Y dengan X dia sama. Maksudnya sama, cerita dia sama. Dia akan jadi sama. Cuma yang tak sama apa? K. K ni adalah pemalar. Pemalar ni biasanya sebab biasanya kamu guna C. Tapi C adalah special khas untuk pintasan. Kan? Dia kena jadi Y baru jadi C. Yang ni bukan Y. Jadi dia bukan C lah. Baru saya gantikan dengan K. Jadi kita hanya perlu cari K. Macam mana nak cari K? Kita gantikan koordinat yang berkenaan. Kalau dia nak A, B, saya gantikan B. So kat sini B saya akan gantikan dengan 4. Y kita 6 sama dengan 3. X kita 13 campur K. Kat sini kita akan dapat 24. Sini 39. Tolak 39 sama dengan K. Jadi K tinggal kat sini adalah 15. Negatif 15.
Nampak? Jadi persamaan kita boleh kita tulis sebagai 4y sama dengan 3x tolak 15. Okey. Tetapi sebab persamaan gaya lurus tak ada jenis macam ni. Walaupun dia bagi macam tu, kita tak boleh tulis macam ni. Kita tulis dalam bentuk am. Jadi kalau bentuk am macam mana? Bentuk am jadilah macam ni. 4y tolak 3x campur 15 sama dengan kosong. Ini kita panggil dia persamaan garis lurus bentuk am, iaitu sama dengan kosong. Okey, ini satu teknik. Satu lagi teknik, kita cari kecerunan. Itu teknik kedua lah. Tapi yang ini paling mudah sekali kalau dibagi dalam bentuk persamaan. Okey. Ini untuk persamaan apa ni? AB. Okey, sekarang kita pergi cari BC pula. BC dia lain sikit lah, BC. Okey. Bila kita nak buat BC, dia ada 90 darjah, 90 darjah, nampak? Jadi kita nak cari kecerunan ni menggunakan 90 darjah, berserenjang pula. Bila berserenjang, kita tak boleh pakai lah yang ni. Dia ada cara dia sebenarnya shortcut, tapi dia agak mengelirukan jugalah, takut kamu keliru. Yang ni senang sikit. Jadi kat sini saya akan gunakan teknik biasa balik. Iaitu asal dia 4y sama dengan 3x campur 10. Jadi y sama dengan 3/4x campur dengan 10/4. Tak penting 10/4 ni. Tak penting pun. Yang penting apa? Ni, kecerunan. Untuk yang ini siapa punya ni? CD. Bila berserenjang, formula kita apa? Kalau bersenjang, formula kita adalah M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Maksudnya, kat sini, MCD darab dengan MBC sama dengan negatif 1. Itu maksud dia. Okay, jadi kita ada MCD kat sini iaitu 3/4. Saya masukkan 3/4 MBC sama dengan negatif 1. Yang ini naik atas, ni turun bawah, akan jadi MBC sama dengan negatif 4/3. Dan secara mudah kita panggil dia kalau berserenjang. Kalau kat sini M dia sama dengan 3/4, yang ini lebih senang kita buat apa? Tukar simbol, terbalikkan. Nampak? Tukar simbol maksudnya positif jadi negatif. 3/4 jadi 4/3. Itu cara untuk kita hafal dengan lebih mudah lah. Okay? Dah dapat benda ni, seterusnya kita nak buat persamaan lah. Persamaan. Sekejap. Okey, bila kita nak buat persamaan untuk siapa ni? Untuk BC. Jadi persamaan jawapan untuk B iaitu, wah sikit tak nampak. Okey, BC. Cerita pasal BC, kita ada Y sama dengan negatif 4/3 X campur C. Nampak? Nampak? Ini susunan dia. Masukkan koordinat yang berkaitan. Siapa? B. Jadi kita ada koordinat B iaitu 13,6. Masukkan Y kita 6. Negatif 4/3. X 13 tambah C. Okey, nak dapatkan C kita just pakai kalkulator je. Terus 6 campur dengan semua ni. Negatif pergi sebelah tambahan. 6 campur dengan semua tu. Ambil kalkulator. Enam campur dengan berapa tu? 4/3. Susah juga tekan kalkulator punya. 4/3 darab dengan 13 jangan buat nombor bercampur lah, salah jadi dia. 70/3. Jadi saya akan dapat kat situ C sama dengan 70/3. Di persamaan kita akan jadi Y sama dengan negatif 4/3X campur dengan 70/3. Macam tu. Okey. Ni jenis kecerunan boleh tinggal macam ni. Jangan pergi darab 3 pula. Kalau kamu darab 3, kamu buat macam ni salah. Contoh, kamu darab 3, pergi buat 3Y
negatif 4x campur 70. Yang ini tak betul ni. Ini maksudnya kalau ikut sistem, ini bukan persamaan gali lurus. Dia tak lengkap lagi. Kalau nak buat macam ni, kena jadikan dia 3y campur 4x tolak 70 sama dengan kosong. Ini baru betul. Ni tak cukup lengkap. Okay? Yang ini betul lah. Ini kita panggil dia jenis kecurunan. Ini jenis am. Macam tu. Jadi kita dah dapat dua persamaan kat situ. Tengok. Okay. Itu baru soalan B tu. Kita pergi dekat soalan C. Jadi saya tulis ni dulu. Okay. Yang ini tadi mana? 4y tolak 3x campur 15. Yang ini 3y campur dengan 4x tolak 70. Okay. Sekarang soalan seterusnya dia minta koordinat A. Okay. Koordinat A senang. Sebab apa? Kita dah ada persamaan. Koordinat A kita tahu dia adalah pintasan X. Jadi kita gantikan saja. Persamaan dia jangan salah ambil pula. 4y tolak 3x campur 15 sama dengan kosong. Koordinat A tadi apa? Y dia kosong. Masukkan 4 kali kosong. 3x campur 15 sama dengan kosong. Jadi kat sini saya akan buat situ. Ni habis. So 15 sama dengan 3x. Jadi x sama dengan 15 bagi 3, 5. Jadi koordinat A adalah 5, kosong. Okey. Ni. Seterusnya koordinat C pula. Okey, koordinat C. Koordinat C dia duduk tengah-tengah, dia tak ada koordinat, maksudnya x y. Jadi yang ini maksudnya kita ada dua unknown yang kita cari. Perlu buat persamaan serentak. Sebab dia kita panggil dia titik persilangan. Siapa yang terlibat? Orang yang menyilang dia. Jadi yang terlibat adalah yang ini dan yang ini. BC dan CD. Itu yang terlibat. Susun BC dengan CD. Saya susun BC CD dulu, CD asal 4y tolak 3x tolak sama dengan 10. Ini nak buat soalan serentak kena buat macam ni pula. Okey. BC 3y kemudian campur 4x sama dengan 70. Yang ini tak payahlah kita buat kaedah apa, kita pakai kalkulator je. X, Y. Tapi dia bila kita susun Y, X, jawapan kita nanti akan jadi Y dulu baru X. Jadi jawapan yang pertama dia bagi itu adalah Y lah. Kalau kamu susun cantik, kamu kena susun X kat depan lah. Dekat sini kita buat mod cari persamaan serentak dia. Iaitu yang ini ingat kita kena letak X dulu negatif 3 dulu. Kemudian 4 10. Bawah dia 4 dulu. Ingat X dulu. Y 3 kemudian 70. Kita akan dapat XY dia 10 10. Ini 10, ni pun 10. Jadi koordinat untuk C adalah 10 10. Siap. Okey, ini contoh soalan kertas 2. Panjang. Bukan pendek ni, panjang. Markah dia pun banyak juga, insya-Allah. Boleh? Okey. Dah pening Belum lagi Belum pening lagi. Pelan-pelan. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Nombor 37. Cikgu, luas trapezium. Ada soalan luas trapezium Oh, soalan E ya, tak perasan soalan E. Okey. Baik. Tinggal soalan E Apa tadi? Sekejap saya tulis dulu. Apa yang kita dah ada? Ini 10 10
Yang ini 50. Okey. Kita buat kat bawah ni je cukup kot ni. Luas trapezium ni. Jadi E luas trapezium kita masukkan guna formula luas poligon lah. Kan? Okey, luas poligon formula kita adalah 1/2. Saya mulakan koordinat kat sini ada mana A? 50 A dulu A 50 B 13 6 C 10 10 D -2 1 patah balik 50. Okey, itu formula untuk kita panggil dia luas poligon poligon. Seterusnya sama dengan 1/2. Saya akan ambil hasil tambah geng bawah ni dulu bila didarab lah. Kita ambil kat situ 5 darab 6 30 campur 13 kali 10 130 campur 10 kali 1 10. Ni kali kosong tak payah. Tolak dengan geng atas. Tolak. Geng atas kosong ni tak payah. Ini 60. Ini -20. Ni 5. Jadi kita dah boleh pakai kalkulator lah. 1/2 130 160 170 170 kalkulator ada iklan pula. First time ada kalkulator ada iklan Okey, 170 tolak dengan 45. 125 bahagi 2. Okey, dapat jawapan kita. 125 bahagi 2 dapat 62.5. Tapi kena ingat ni lah cara ni. Kita panggil dia gunakan formula luas poligon. Okey? Boleh? Ni luas trapezium lah. Seri Bagi soalan seterusnya 37. Dia kertas 2 ni dia panjang satu soalan pun kita buat ni masa sikit. Saya kecilkan kejap. Saya ambil gambar dulu. Okey. Tengok ni dulu kejap Okey, soalan nombor 37. Okey, tengok gambar dia macam mana. Gambar dia, saya ada baris. Saya buat paksi dulu. Kan baris laju sikit. Saya tengok garis-garis tadi lambat saya garis. Okey, A tanda. Koordinat A adalah 20. Tarik pergi E. Kemudian ada 2 garis selari. Macam tadi lah soalan. Okey. Ni selari 90 darjah. Trapezium ada A. Sini B dia bagi 13/3. C dia bagi 16/12. Kemudian D tidak diberikan. Okey, itu gambar asal dia. Rajah berikut menunjukkan trapezium. Okey, dah lukis ABCD dengan keadaan BC selari dengan AD pun dah tulis dah kan. Berserenjang dah, koordinat titik A, B, C masing-masing dah tanda. Okey. Tengok soalan dia pula. Apa soalan dia nak?
Yang pertama, cari persamaan garis lurus AD. Jom. A, persamaan garis lurus AD kan. Persamaan AD. Mana AD? Ini AD kan. Okey, bila kita nak cari AD, dia tak ada maklumat untuk mendapatkan keturunan. Jadi kita akan pinjam orang yang selari dengan dia. Sebab macam tadi saya beritahu, kalau dia selari, keturunannya sama. Okey. Jadi maksudnya kat sini keturunan AD adalah sama dengan keturunan kawan dia, iaitu BC. Jadi keturunan BC ni kita boleh kira kan. Kita pakai formula biasa je. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita akan dapat kat sini 9 per dengan 3 dapat 3. Itu keturunan AD. Sama lah. Sebab dia selari kan. Bila dah dapat keturunan, sekarang baru kita buat persamaan. Dia akan jadi Y sama dengan 3X tambah C. Ada dua-dua koordinat, mana-mana pun boleh masuk. Kan? Kalau masukkan B, contoh saya masukkan B. B adalah 13, 3. Jadi saya masukkan kat sini 3 sama dengan 3 kali 13 tambah dengan C. Kita akan dapat kat sini 3 tolak 39. C kita akan dapat negatif 36. Jadi persamaan kita akan dapat jawapan Y sama dengan 3X tolak 36. Ini untuk soalan jawapan untuk A, persamaan AD. Okey, ini AD tulis kat AD. Okey, dah dapat AD. Pergi soalan kedua. Boleh nak soalan kedua? Soalan kedua dia nak persamaan garis lurus CD macam tadi lah. CD berserenjang. Jadi kat sini B. Okey, CD pula adalah berserenjang dengan AD. Jadi formula kita kena pakai formula berserenjang yang mana M1, M2 sama dengan negatif 1. Ataupun kita guna konsep mudah, iaitu terbalikkan tukar simbol. Jadi kat sini kalau CD kita dah kira tadi. Mana CD? CD dengan AD. Salah tulis huruf ni. Oh betul-betul. AD. Oh AD dengan BC sama Okey. Jadi AD M dia sama dengan 3 kat sini. Jadi yang kat sini akan jadi M dia sama dengan positif tukar jadi negatif. 3 tukar jadi 1/3. Itu keturunan CD. Okey. Bila dah dapat keturunan CD, kita dah boleh pakai Y sama dengan negatif 1/3X tambah C. Boleh pakai yang ni kan. Masuk koordinat yang berkenaan, jangan ambil tak berkenaan. Siapa? C. Sebab dia nak CD, jadi C yang berkenaan. Y kita 12. Masukkan C kan. Y 12. X kita 16. Campur C. Jadi kita akan dapat C situ. Pitasan Y dia ambil kalkulator. 12 campur dengan 1/3 1/3 darab dengan 16. 52/3. Dapatlah persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 1/3X campur 52/3. Itu untuk apa? Persamaan CD. Okey. Koordinat D. Sama macam tadi. Okey, koordinat D sebab kita ada AD dengan CD. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. Iaitu AD
Y sama dengan 3X tolak 36. Dan CD kita ada Y sama dengan 1/3X campur 52/3. Pak, kalau nak buat pakai kalkulator susun bagi cantik lah. X kat depan. Susun bagi cantik. Negatif 3X cantik-cantik. Y sama dengan negatif 36. Ini akan jadi negatif 1/3X. Campur Y sama dengan 52/3. Pakai kalkulator saja kan. Akan dapatlah X dan Y. Okey, kalkulator. Negatif 3, 1. Negatif 36. Kemudian negatif 1/3. 1, 52/3. 20, 24. Dapat 20, 24. 20, 24. Koordinat D. Oh, pelik. Sekejap, saya tengok. Oh, ni salah. Saya letak. Aduh, ini negatif Jadi sini pergi sini akan jadi positif. Saya tak pelik tu. (16, 12) baru logik. 16, 12. Sekejap. Kenapa ada salah? Ya. Saya salah tekan. Cuba kamu tekan tengok. Dapat apa? Kenapa dapat jawapan salah 2 kali ni? Betul. Yang ni. Negatif 3, 1, negatif 36, 1/3, 1, 52/3. Dapat koordinat C. Logik ni. Apa? Okey, ini saya salah. Sorry. Silap saya. Bukan saya ni. Yang ini saya masukkan koordinat B. Saya tak masukkan koordinat A. Patutnya nak dapat AD, kena masukkan koordinat A, saya masukkan koordinat B. Bila saya masuk koordinat B, yang kita dapat ni adalah BC punya. Patut dapat C. Ni salah ni. Y sama dengan 3X tolak 36. Careless. Awal salah ni. A saya salah. Okay. Sebab saya tulis masuk koordinat siapa. Sepatutnya, kalau saya nak cari persamaan AD, saya kena masukkan koordinat A. Bukan masukkan koordinat B kan. Di sini buat lagi sekali. Untuk AD, Y sama dengan 3X campur C. Jadi saya masuk koordinat, kena masuk koordinat A, iaitu 20. Okey, masuk Y kita 0. 3 kali 2 campur C.
Jadi C akan dapat negatif 6. Baru jadi Y sama dengan 3X tolak 6. Ini kat sini. Ini salah. Yang 36 dia punya. Okey. Jadi soalan serentak ni dia lagi dah. Ni sepatutnya tolak 6. Bukan tolak 36. AD kan. Buat balik. Baru betul sorry. 7, 15. Tu dapat 2 kali buat dapat koordinat ni balik. Dapat koordinat ni salah buat. Baru betul. Di kat sini koordinat D kita adalah 7, 15. Baru logik. Salah kat sini kan. Okay, yang ini salah. Bukan jawapan. Jawapan dia yang ini. Untuk A, jawapan dia yang ini. Ini adalah persamaan untuk AD. Yang ini dia tak kacau. Okey, soalan ini melibatkan kecerunan saja. Oh, salah tengok. Habis lagi. Okey. Soalan B. Diberi titik E terletak pada garis lurus AB. Titik E terletak pada garis lurus AB. Tadi ada tanda E saya tak tanda sini. Okey. Nisbah dia bagi AB 4, BE 1. AB 4, BE 1. Jadi yang ini kita akan pakai konsep nisbah. Cari luas sisi ABCD. ADCE. 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 Luas. Dia kena dapatkan E lah. Koordinat E kita buat nisbah dulu kan. Jadi untuk B ni saya akan buat nisbah. Tak 3 orang. Yang terlibat adalah A, B dan juga E. A 2, 0. B 13, 3. E, X dan Y. Nisbah kita 4, 1. Okey. Seterusnya kita guna formula nisbah. Potong 2. Mula dekat tengah. 13 sama dengan 3 sama dengan. Formula nisbah kan. Okey, cross. 2 akan pergi ke 1. Maksudnya 2 darab 1. 2 campur X darab dengan 4. 4X. Bahagi dengan hasil tambah. 5. Akan dapat X nanti. Ulang semula untuk Y. 3. 3 sama dengan 0 kali 1, 0. Y kali 4, 4Y. Bahagi hasil tambah sama. 4Y. Sebut 4Y tulis 45. Jadi lain cerita nanti kan. Okey. Yang ini kita akan dapat 50, 15, 65 sama dengan 2 campur 4X. 4X sama dengan 63. Okey, jawapan kita X adalah 63/4. Okey. Y pula. Y 5 kali 3 15 sama dengan 4Y. Jadi Y sama dengan 15/4. Tandakan koordinat kita kat sini. E 63/4. Y 15/4. Okey. Kita cek logik dia. Jawapan kita dapatkan dulu berapa. 63/4. Lebih kurang 15. Lebih kurang 15 lebih. X kita 15 lebih. Sini 16. Dia pendek je ni. 20. Betul. Okey, Y dia 15 bagi 4.
3.75. Okey, Y betul. Mungkin titik dia C tu mungkin saya salah lukis kot. C dia ke sana lagi. Ini dia duduk sini tengah-tengah sikit kan. Ambil koordinat ni. Okey, sebab saya rasa kita semua maklumat diberi dah betul tak dah. AB BE betul. AB 4 BE 1 betul. Semua dah betul. Okey. Jadi untuk cari dia punya luas, ini gambar je, gambar kedudukan E ni mungkin dekat sini sikit, ni sikit sini je. Ini panjang sangat saya buat ni. Kalau ikut koordinat jawapan dia E kat sini Okey, luas ADCE. ADCE sama dengan 1/2. Kita mula dengan A dulu, 20. Kemudian pergi dekat D, 7/15. Kemudian pergi dekat C, 16/12. Kemudian pergi dekat E, 63/4, 15/4. Patah balik dekat A, 20. Okey. Ni kita dah boleh buat dah. 1/2. Ni geng ni turun. Ambil ni tak ada sebab ada pecahan banyak ni. Saya terus tekan kalkulator je lah. Kita ambil kalkulator terus. Kamu tekan je terus. 2 darab 15 campur dengan 7 darab 12 campur dengan 16 darab 15/4. 174. Tolak dengan yang atas. Yang atas kosong tak payah. Kosong tak payah. 15 darab dengan 16 campur dengan 12 darab dengan 63/4. Kemudian campur dengan 15/4 darab 2. Dapat 436.5. Okey, kita tolak dulu. Dapat negatif, jadikan dia positif sebab dia modulus kan. 1/2, 262.5. Bagi 2. Jawapan 131.25. Okey, cuba tengok. Cek tengok. Okey. Itu lebih kurang soalan untuk apa? Kita cari apa? Luas poligon. Okey. Cuma kat sini mungkin kamu tengok pelik sebab bila kita letak koordinat E itulah. Kan? Panjang sangat. Dia patutnya pendek je. Kat gambar asal dia pun sama. Terlalu panjang dia buat. Kita betulkan saja. Okey. Terus masuk soalan seterusnya. Ui, hari ni baru soalan selalu laju. Ini baru soalan ni. Kertas 2 ni slow sikit kan. 38. Tengok gambar dia. Tengok gambar dulu. Apa cikgu, yang penting faham. Saya pun sangkut. Kau nampak sangkut tegur Okay, gambar dulu. Kita tengok gambar. Saya lukis gambar dulu. Nombor 38. G.
Pada tengah-tengah, berat ke bawah. Okey. Jadi koordinat yang pertama sekali Q ada situ. Q dia tarik terus pergi S panjang. Okey. Kemudian sini dia potong pergi P dan R. Lagi. Kemudian buat rhombus. Saya rasa macam rhombus ni. Okey. Persamaan yang tengah ni adalah 2x campur y tolak 4 sama dengan 0. Ini ada P, 5 negatif 1, ada S, ada T, ada R, ada Q. Okey, semua dah ada. Sekarang kita tengok maklumat dekat soalan pula. Ada tak maklumat tambahan yang diberikan? Okey. Sekejap. Saya letak sini clear sikit. Letak kat tepi dia blur. Rajah berikut menunjukkan rhombus. Betul saya dah agak rhombus. Bila dia rhombus, sifat rhombus, kita letak sifat rhombus dulu. Sifat rhombus dia mesti sama panjang. Okey, mula-mula sama panjang. Sama panjang. Sama panjang lepas tu apa? Kat tengah-tengah dia mesti 90 darjah. Itu special. Rhombus saja boleh dapat benda ni. Ni untuk rhombus. Lepas tu rhombus pula dia juga adalah segi empat selari. Ini sama selari. Dengan ni selari. Ni dengan ni selari. Ini kita panggil dia sifat rhombus. Okey. Seterusnya kat situ bucu Q terletak pada paksi Y. Persamaan garis lurus QS ialah 2x campur y tolak 4 tu 0. Perpenjuru PR bersilang pada titik P. Okey, semua dia begitu cantik lah. Apakah soalannya yang pertama? Okey, mula-mula dia minta persamaan garis lurus PR. Jom kita tengok. Yang kita ada apa? Yang kita ada SQ. Dan kemudian nampak SQ dengan PR adalah bila kita dah tahu rhombus 90. Dia tak bagi tahu, kamu kena faham sini. Rhombus 90 darjah. Bila 90 darjah maksudnya dia berserenjang. Jadi kat sini saya kena dapatkan dulu keturunan untuk SQ ni. QS kan. Ini untuk QS. Nanti saya lupa letak tu. 2x campur y tolak 4 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2x campur 4. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok kita dapat dua benda. Yang pertama keturunan dia. M dia sama dengan negatif 2. C dia 4. Bila C 4 koordinat Q kita tahu. 0, 4. Automatik kita dapat tahu koordinat keturunan koordinat Q. Keturunan dia pula negatif 2. Bila keturunan untuk QS negatif 2, jadi PR kita dapat. MPR kita boleh congak, iaitu tukar simbol negatif jadi positif, terbalikkan. 2 jadi 1/2 macam tu. Nampak? Jadi macam tu soalan. Okey, jadi kita dah boleh buat persamaan. Maka Y sama dengan 1/2X tambah C. Nak dapat C pakai satu koordinat ni lah. Koordinat PR ni iaitu koordinat P saya pakai iaitu 5 negatif 1. Masukkan Y kita negatif 1. 1/2 X kita 5 tambah C. Kita dapat negatif 1 tolak 5/2. Ni nombor kecil-kecil saya buat macam ni je. Jadi 2 tolak 5 dapat negatif 7. C sama dengan negatif 7/2. Okay, jadi jawapan kita, persamaan kita Y sama dengan 1/2X tolak 7/2. Ini adalah koordinat persamaan untuk apa? PR. Cek logik dia. Ni. Yes, nampak? Pintasan dia adalah negatif. Betul? Okey, lebih kurang lah. Kan?
Itu untuk A baru. Persamaan apa ni? Garis lurus PR. Okey, dah dapat PR. Kita pergi dekat B. Apa soalan B nak? B dia nak apa? Q. Dah, masih senang. Q dah dapat dah tadi 04. Satu markah je. Nombor 2. Okey. T. T ni, kamu tengok dia duduk kat mana? Dia persilangan. Dia persilangan antara apa? Antara PR dengan QS. Jadi persilangan macam tadi lah, persamaan serentak. Okey. QS. Kita ada QS kat atas tu. QS adalah, saya susunkan jadi Y sama dengan negatif 2X campur 4. Dengan yang kita PR adalah yang ini. Y sama dengan 1/2X tolak 7/2. Nak buat persamaan serentak pakai kalkulator. Ya, kita susun lah bagi cantik. Ni akan jadi 2X campur Y sama dengan 4. Ini pindahkan, ia akan jadi negatif 1/2X campur Y sama dengan negatif 7/2. Ambil kalkulator, dapat XY. Okey. Dua, 1, 4. Kemudian negatif 1/2. 1 negatif 7/2. 3 negatif 2. Okey, dapat koordinat kita. 3 negatif 2. Okey, jom kita letak koordinat tu. Logik tak logik kan? Okey. Siapa ni? T. T adalah 3 negatif 2. Cantik, logik. Sebab ni 5. Ini 3. Okey. Ini kosong. Yang ni pula negatif 1. Bawah dia negatif 2. Cantik. Logik tu dah ada. Cantik. Kan? Dah dapat koordinat tu, automatik kita akan dapat S. Okey. Dapat T. Okey. Tengok koordinat nombor 3. Nombor 3 dia minta S. S. Kan? Jadi kamu ingat, bila rhombus, T ni juga adalah titik tengah. Jadi dia seolah-olah duduk tengah-tengah. Sebab ni adalah penjuru. Persilangan adalah kita punya apa? Dia kongsi titik tengah. Jadi kat sini Q, T, S. Bila titik tengah, kalau nak pakai nisbah dia 1 to 1. Satu-satu. Satu. Q 04, T 3 negatif 2, S, XY. Tapi saya ajar kamu kalau titik tengah ni, kita pakai purata je kan. Purata. Tapi sama cerita tengok. Purata. 0, 3. 3 sama dengan 0 campur dengan X bahagi 2. Negatif 2 pun sama. Sama dengan 4 campur Y bahagi 2. Purata saja. 4 titik tengah. Jadi kita akan dapat X akan dapat 6. Y kita akan dapat ni apa? Negatif 4 tolak 4 negatif 8. Jadi koordinat S kita adalah 6 negatif 8. Cantik. Logik. Tengok. 5, 6. Cantik nombor dia. 3, 5, 6. Cantik. Negatif 8. Bawah makin negatif lah. Jadi koordinat S kita pun dah kita boleh confirm betul lah. Okay. Tinggal satu lagi. Luas rhombus PQRS. Okay. Yang belum ada kat sini adalah R. Kita kena ada R. Nak buat luas rhombus. R sama juga. Walaupun tak cari, kita cari koordinat R. Macam mana cari koordinat R? Ni titik tengah. R ke titik tengah? Kita buat kat tepi ni. Ni T. Ini P. Ini R. Titik tengah juga. Nampak P 5 negatif 1. T 3 negatif 2. Okey. Yang ini R kita tak tahu. Jadi kita boleh ambil kesimpulan kat sini. Sebagai kesimpulan dia adalah saya ambil 3 sama dengan X campur 5/2. Jadi saya akan dapat kat sini 6 tolak 5. X sama dengan 1.
135 nanti. Betul. Logik dah kan. Y pula. Negatif 2 sama dengan Y tolak 1/2. Kita akan dapat negatif 4 campur 1. Negatif 3. Negatif 3. Jadi kita tengok logik tak? Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Betul. Jadi koordinat untuk R adalah 1, negatif 3. Tapi soalan bukan minta R. Dia tak minta R. Dia minta apa? Luas rhombus. Jadi kita boleh pergi kat ni. Kita tengok. Luas rhombus. Sebab tak muat. Jadi. Luas rhombus sama dengan 1/2. Okey, koordinat saya mulakan dengan PQRS. PQRS. Tapi saya sebab saya nampak Q tu ada kosong, saya mula dengan Q kan. Mula dengan Q. 0,4. Lepas tu 5 negatif 1. 6 negatif 8. R 1 negatif 3. Patah balik 0,4. Macam mana susun pun tak ada masalah. Jangan selang-seli je. Mesti ikut huruf kan. Okey. Dapat jawapan kita 1/2 ni kosong. Ambil kalkulator terus 5 darab negatif 8. 5 darab negatif 8 maksudnya kat situ kita akan dapat negatif 40 campur dengan negatif 18 campur 4. Negatif 54. Tolak dengan ni 4 darab 5, 20. Kemudian campur dengan negatif 6. Kemudian campur dengan negatif 8. Habis. Dapat 6. Jadi kita dapat ni 1/2. Negatif habis modulus akan jadi 60. Jawapan akhir akan dapat 30. Boleh? Boleh faham ke? Takut tak nampak Ni luas rhombus saya. Ni soalan tadi. Okey. Cepat satu soalan je panjang. Ni 39 ni nampak macam pendek je. Tapi kan saya tengok gaya soalan tu walaupun tadi ada gambar panjang, yang ini tak ada gambar, takkan tak ada gambar. Ni tak ada gambar pula ni. Macam mana cerita ni? Nombor 39. Kalau jumpa soalan tak ada gambar, hati-hati. Kan? Sama ada kamu kalau boleh nak gambarkan boleh, kalau tak payah gambarkan pun tak apa. Dia terpulang. Kita tengok contoh soalan macam bagi ni. Soalan 39, kita buat koordinat tak ada gambar. Okey. Garis lurus Y tolak 2X tolak 6 sama dengan 0. Bersilang dengan paksi X dan paksi Y. Nampak tu? Bersilang dengan paksi X dan paksi Y. Di titik A dan titik B. Okey. Ini maksudnya dia bersilang dengan paksi X dekat A. Paksi Y dekat B. Koordinat kalau kena dekat paksi X maksudnya X kosong. Kalau kena dekat paksi Y maksudnya Y kosong. Bukan Y kosong. Kosong Y. Y kena duduk belah kanan. Okey. C ialah sebuah titik dengan keadaan kecurunan garis lurus BC ialah 1/2. Macam dia bagi. MBC. Kecurunan BC sama dengan 1/2. Dan garis lurus AC berserenjang dengan garis lurus CB. Tak ada gambar ni. Kan? AC berserenjang dengan CB. Jadi AC berserenjang dengan
garis lurus AC berserenjang dengan garis lurus CB. Oh, jadi dia bertemu. Kan? AC CB bertemu jadi macam ni. Padam. ACB lebih kurang. Berserenjang. Jadi kita ada kecurunan BC tadi. MBC kita sama dengan 1/2. Automatik MAC berserenjang. M akan jadi apa? Negatif 2. Ini tengah kubur sebab gambar tak ada. Okey, jadi saya cari ni dulu. Koordinat A. Koordinat A masuk aja Y dia kosong. Jadi kosong tolak 2x tolak 6 sama dengan kosong. Negatif 2x sama dengan 6. X sama dengan negatif 3. Jadi koordinat A kita adalah negatif 3 kosong. B pula X kosong pula. X kosong boleh congak. Y sama dengan 6. Pindah tu. Jadi koordinat B adalah 0, 6. Okay. Soalan. Memang dia suruh cari benda ni dulu awal-awal. A koordinat A dan koordinat B. Dah siap. Okay. B. Dia nak persamaan BC. Kita boleh buat tak persamaan BC? Boleh. Kenapa boleh? Kita ada kecurunan Y sama dengan 1/2X campur C. Kan? Bila dia nak BC, koordinat apa nak masuk? Koordinat B masuk. B adalah 0, 6. Okay, B adalah 0, 6. B itu adalah pintasan Y. Jadi dia terus jadi C. Y sama dengan 1/2X tambah 6. Ini adalah kita panggil dia persamaan untuk BC. Dia tak payah buat sebab dia dah bagi. Yang ni adalah pintasan Y. Koordinat B ni adalah paksi Y. Pintasan Y. Pintasan Y adalah C ni. Dia jadi konflik sebab apa? Dia ada huruf C. Dia ada huruf persamaan kita pun pakai C. Itu kita jaga. Beza dia C besar dengan C kecil. Okay. Lepas tu soalan pun ada C lagi. Kan? Persamaan AC pun sama. Y sama dengan negatif 2X tambah C. Tapi kat sini, bila dia kata AC, kita boleh pakai koordinat A. Nampak? Bila pakai koordinat A, maksudnya boleh ke ambil terus? Tak boleh. A kita kena masukkan. Y kita 0. X kita negatif 3. Jadi C kita sama dengan 6 pergi sebelah negatif 6. Jadi persamaan kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X tolak 6. Macam tu. Okey. Ini soalan untuk sampai A, B, C dah ke? Okey. Koordinat titik C. Okay. Koordinat titik C nampak? Dia bertemu. AC bertemu dengan BC. Jadi persamaan serentak antara AC dengan BC. Cantiklah sebab tu ya. Yang ini adalah apa? Ini adalah AC. Ini persamaan AC dengan BC ni buat sama serentak dapat C. Kan? Saya akan buat untuk D. Kat situ, ini kita susun macam tadi lah. Jadi, negatif 1/2X campur Y sama dengan 6. Ini akan jadi 2X campur Y sama dengan negatif 6. Buat serentak lah. Okey. Kalkulator. Negatif 1/2. 1, 6. 2, 1, negatif 6. Dapat point lah. Okey. Kamu dapat point juga cuba tekan kalkulator tengok. 4.8, 3.6. Koordinat C ni negatif 4.8, 3.6. Dapat perpuluhan saya dapat.
Biasa betul kan mungkin memang macam tu kot. Sebab perpuluhan dia cantik pula. Kan? Betul ke Okey. Pergi dekat E. E pula. Kat sini dia cari apa? Luas segitiga ABC. Ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C. Semua dah ada cantik. Dah boleh. Kan? A, B, C dah ada. Senang lah. Jadi luas sama dengan 1/2. Kita mula dengan saya mula dengan A negatif 30, B 0.6, C negatif 4.8, 3.6, kemudian patah balik negatif 30. Okey. Kira kita turun dulu, kira turun kita akan dapat kat situ negatif 3 darab 6, negatif 18. Campur dengan kosong tak payah, negatif 18, kosong tak payah. Kosong tak payah. Okey. Tolak dengan kosong. Ni. 6 darab negatif 4.8 campur dengan 3.6 darab dengan negatif 3. Dapat negatif 39.6. Dapatlah jawapan akhir kita kat situ. Negatif 18 campur dengan 39.6 bahagi 2. Dapat 10.8. Dia punya luas segi 3. Boleh faham ke ni? Ini tak ada gambar. Boleh? Ya. Yang B tu kenapa je 6? C Dia je. salah Mana B? Ni Oh, ni sebab bila kita buat persamaan ni, ini persamaan untuk BC. Kan? Yang saya masukkan adalah koordinat B. Kita akan gantikan koordinat B. Ini boleh congak lah. Bila kita gantikan koordinat B, kita ini kosong. X kosong, C dia 6. Terus dapat 6. Y dia 6. Kamu ganti je. Kan? Kalau kita ganti dapat benda dapat 6 juga. Gantikan Y kita 6 1/2 X kosong. Jadi C dapat 6. Tapi kalau nak congak pun boleh sebab dia kosong, kita boleh congak lagi. Oh. Cikgu, kenapa titik A yang 06? Kenapa bukan titik B yang 06? Titik A. Kenapa titik B yang 06? Kenapa bukan A yang 06? Sebab dia awal bagi tahu ayat dia. Ayat dia kata garis lurus Y tolak 2X ni tolak 6 bersilang pada paksi X. Bersilang pada paksi X dan paksi Y. Sebab ayat ada perkataan masing-masing. Masing-masing maksudnya apa? Dia sebut apa dulu? Dia sebut paksi X dulu. Lepas tu saya letak paksi X pada titik A. Nampak Dan paksi Y pada titik B. Dia ikut ayat dia. Dan kalau bersilang pada paksi X, Y kosong. Kalau bersilang pada paksi Y, X kosong. Oh, okey. Ayat dia kalau dia bagi tahu masing-masing, maksudnya dia susun ikut siapa dia cakap dululah. Okey. Boleh okay, kita tengok satu lagi Sempat ni insya-Allah satu lagi dapat. Soalan dia lebih kurang. Lama. saya nak jumpa kebat. Tak apa. Kita tengok nombor 40. Okey.
Nombor 40 gambar. Ada gambar. Dia bagi gambar tu. Cantik gambar dia. Gambar dia saya buat lebih kurang sini. Okey. Negatif 7, 2. Naik sikit lah. Ni sini sikit lah. Dia buat apa rapat sangat. Ini untuk C kan. 2, D kat sini. D kemudian dia naik OTB negatif 2, 12. Negatif 2, 12. Sini. B. 12. Yang ini dia kena naik sama 18K. A 18K. Okey, gambar dia. Ini 90 darjah. Okey, halal lah ni kan. Okey, selari. Okey, cantik. Rajah berikut menunjukkan trapezium ABCD dengan keadaan AD adalah selari dengan BC. Bila dia kata selari dengan BC, maksudnya keturunan dapat kat sini. Saya cari keturunan dulu lah. Ni ada dua koordinat ni. Jadi M kat sini adalah sama dengan 12 tolak 2 per dengan negatif 2 tolak negatif 7. Jadi kita akan dapat 10 bagi 5. 10 bagi 5 dapat 2. Okey. Jadi kalau sini keturunan dia 2, yang ini pun dapat keturunan terus. Sebab dia berserenjang. Jadi akan dapat negatif 1/2. Yang ini selari. Ini pun keturunan dia 2. Banyak dah dapat ni. Ayat 1 je. Okey. Koordinat titik A, B, C masing-masing ada dia bagi. Soalan dia. Diberi ada bagi lagi kan. AB sama dengan 2BC. AB sama dengan 2BC. Mana AB? AB sama dengan 2BC. BC. 2BC. Okey. Yang ni dia bagi sebab dia bengkok. Dia bukan garis lurus, dia bengkok kan. Dia bagi nampak. Jadi yang dia bagi itu adalah panjang, ukuran panjang dia kan. Okey. Dia bagi AB sama dengan 2BC, nilai K, dia cari nilai K. Jadi kita kena cari apa? Kita kena cari dia punya persamaan dulu. Persamaan boleh cari tak? Sekejap. Persamaan tak boleh, kena pakai tu juga. AB sama dengan 2BC tu. Wah, pandai soalan ni, patutlah kebat kat sini kan. Dia kena pakai jarak. Kita pakai jarak. Nak pakai jarak, kita kena cari jarak BC dulu, dua-dua koordinat. Jadi BC, koordinat B kita adalah negatif 2, 12. Koordinat C kita adalah negatif 7, 2. Jadi kita kena cari jarak dia. Jadi nak cari jarak BC, formula dia adalah Pythagoras theorem. Punca kuasa 2. Ini formula jarak kan. BC. Punca kuasa 2. Kurungan. Kuasa 2 tambah. Itu formula. Kamu hafal je formula dia. Kurungan. Kuasa 2 tambah. X tolak X, Y tolak Y. Macam tu. Contoh kat sini negatif 2 tolak dengan negatif 7. Ni. Y tolak Y. 12 tolak dengan tolak dengan 2. Jadi kita akan dapat kat situ. Ni. 25. Ni 5 kuasa 2. Campur dengan 10 kuasa 2, 100. Dia dapatlah 125 punca kuasa untuk siapa? BC. Okey. Kemudian kita tengok pula. Siapa pula? AB.
AB. Ni saya buat asing-asing, dia boleh buat sekali. AB. Okey, AB pula kat situ punca kuasa kurungan kuasa 2 tambah. Kita letak koordinat A dan koordinat B kan. A untuk X dulu. -2 tolak 18. Okey, sebab koordinat A dengan B. -2 tolak 18. Dan 12 tolak K. Okey, kita dapat. Dapat macam ni lah cerita dia. Yang tinggal satu huruf K. Algebra jadi. Jadi kat sini kita dah boleh selesaikan yang sebelah sini. Formula dia bagi kat sini. Saya tak apa formula ni. 2BC. AB sama dengan 2BC. Jadi saya jadikan dia yang tadi ni. Ni AB. -2 tolak dengan lepas 20. 400. 400 campur dengan 12 tolak K kuasa 2 AB sama dengan 2 kali BC yang kita dah kira. Kita selesaikan lah. Nak selesaikan dia, kita kena buang dulu punca kuasa. Nak buang punca kuasa, kita darab, kita kuasa 2 kan semua. Jadi akan jadi 400 campur 12 tolak K kuasa 2 sama dengan 4 kali dengan 125. Nampak? Efek dia yang ni je. 2 ni saja sebab kuasa 2. Yang lain kuasa 2 akan hilangkan cert. Okey? Yang ini dia akan jadi kuadratik. Kuadratik yang simple je. 400, 500. Betul ke 500? 500 tolak 400 tinggal 100. 12 tolak K kuasa 2 sama dengan 100. Kita boleh buat macam biasa je. 12 tolak K sama dengan 10 ataupun 12 tolak K sama dengan -10 sebab punca kuasa akan jadi negatif positif kan. Jadi saya akan dapat K sama dengan 2 atau K sama dengan 22. Jadi kita tengok mana K kita yang logik. Adakah K kita 2 ataupun 22? Jadi secara amnya maka K kita yang kita ambil adalah 22. Kat atas ni. Okey. Yang ini yang kita ambil. Panjang ni. Ni formula dia sebenarnya dia macam jarak lah, formula jarak. Samakan, buat equation. Boleh? Yang tu je panjang cerita dia. Okey. Serta K22. Sekarang kita pergi dekat persamaan garis lurus AD pula kan. Persamaan garis lurus AD. Apa jadi dengan AD kat sini? Persamaan garis lurus AD kita dah boleh buat dah sebab kita dah ada K. Jadi kat situ untuk AD, persamaan garis lurus AD, Y sama dengan ni M. 2X tambah C. Koordinat kita pakai koordinat A kita ada 18, 22. Masukkan saja Y kita 22. X 18 tambah C kita akan dapat 36. Jadi C sama dengan 14. Negatif 14. Jadi jawapan kita Y sama dengan 2X tolak dengan 14. Dapat. Dia dah mudah dah. Mula-mula je susah dia. Okey. Lepas tu persamaan CD. CD pun dah okey dah. Sebab kita dah ada nampak. Kita dah ada ni. Jadi CD sama lebih kurang. Sebab kita dah ada apa? Kecurunan ni. Kita dah tulis awal. Y sama dengan negatif 1/2X campur C. Koordinat kita pakai C lah. Negatif 7, 2.
Soal CD. Masukkan Y kita 2. Negatif 1/2 X kita negatif 7 tambah C. Sini kita akan dapat 7/2 pergi sebelah 2 tolak 7/2. 4 tolak 7 negatif 3/2. Jadi jawapan kita Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 3/2. Okey, itu CD. Ini koordinat D. Macam biasa kamu pun dah tahu lah koordinat D kan. CD AD. Persamaan serentak CD dengan AD. Jadi susun koordinat D kan. Jadi CD mana AD. Ni. Susun jadi negatif 2X campur Y sama dengan negatif 14. Yang ni. Yang ini turun akan jadi 1/2X campur Y sama dengan negatif 3/2. Ambil kalkulator saja. Negatif 2. 1. Negatif 14. 1/2. 1. Negatif 3/2. 5 negatif 4. Oh, cantik jawapan. 5 negatif 4. Jadi itulah koordinat D kita. Yang mana 5 negatif 4. Okey. Jadi untuk hari ni sebenarnya saya kena tulis. Jadi saya lupa add math form 4. Kita baru buat sampai soalan nombor 40. Okey. Sampai sini dululah untuk hari ni, malam ni. Kan? Harap jangan pening kepala lagi. Sabar, tengok balik pelan-pelan. InsyaAllah boleh dapat. Okey. Jadi setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Ulang-ulanglah tengok. Cubalah soalan-soalan yang lepas tu kalau ada masa cuba-cuba satu dua. Baik. Okay, terima kasih cikgu. Okay, Thank you cikgu. Baik.